Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung untuk bab 3 iaitu berkaitan dengan pengangkutan. Okay, jadi pengangkutan ini adalah lebih kepada jantung. Okay, nanti kamu boleh lihat nantilah. Okay, cuba teruskan dengan muka surat yang seterusnya. Okay, ini adalah jantung kalau anda lihat. Okay, lukisan di belakang ni. Okay, jadi lukisan belakang ni adalah menunjuk pada jantung. Jantung adalah punca utama untuk pengangkutan darah di dalam manusia. Okay, kalau anda minat dengan galeri sains ni, okay, boleh baca. Jadi cikgu tak terangkan sangat sebab ni adalah lebih kepada sistem filem fiction science, iaitu yang dinamakan sebagai Fantastic Voyage. Jadi cikgu tak minta terangkan sangat sebab nanti video panjang sangat pula. Okay, jadi cikgu teruskan lagi. Okay, sistem pengangkutan dalam organisma. Okay, jadi yang ni okay, seterusnya kita boleh lihat untuk yang di sini. Okay, 31 kita akan cover topik untuk sistem pengangkutan dalam organisma. Okay, untuk sistem pengangkutan cikgu terus kepada keserat sebelah dia lah. Sebab kalau ikut peta ni dia macam central. Okay, kita boleh pergi ke Subang Jaya, Kelang, Puchong, Putrajaya, Hulu Kelang. Okay, yang ni dia ada stesen dia masing-masing. Contohnya kalau boleh pakai LRT, okay, ataupun monorail, okay, apa-apa yang berkaitan lah. Jadi macam ini adalah satu sistem. Okay, kita boleh kaitkan dengan manusia iaitu organisma tadi. Okay, dalam sistem badan manusia dia ada jantung, dia ada darah, kemudian ada aktiviti yang dilakukan lah yang berkaitan dengan pengangkutan dan juga organisma. Okay, cikgu terus. Okay, cikgu teruskan lagi dengan keperluan sistem pengangkutan dalam organisma. Okay, jadi setiap sel memerlukan oksigen, okay, untuk respirasi sel dan nutrien untuk mendapatkan tenaga. Okay, jadi pada masa yang sama karbon dioksida, okay, dan bahan kumuh yang lain, okay, yang dihasilkan oleh sel perlu disingkirkan ke persekitaran luar. Jadi kemudian proses membawa oksigen, nutrien, okay, jadi bahan keperluan lain dari persekitaran luar masuk ke dalam sel adalah secara resapan. Okay, macam daripada sel pembuluh darah nak pergi ke masuk ke dalam sel, dia adalah melalui proses resapan ni tadi. Okay, kemudian proses menyingkirkan bahan kumuh daripada sel juga adalah secara resapan. Okay, contoh macam kita nak kencing ataupun air tadi dah dirembeskan daripada badan tadi. Okay, daripada sel tadi masuk ke dalam salur darah, kemudian daripada salur darah tadi dia hantar ke salur kencing. Kemudian dia akan dalam bentuk air tadi dia akan dirembeskan keluar lah. Okay, kemudian cuba teruskan dengan sistem pengangkutan dalam organisma ringkas. Okay, organisma ringkas seperti amoeba, Euglena dan juga paramecium. Okay, ini adalah organisma yang boleh didapati di dalam kolam. Okay, jadi organisma ni adalah organisma unisel. Okay, jadi unisel ini dia hidup sebatang kara, dia satu sel saja dan tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Okay, jadi sistem dia adalah lebih kepada sistem yang simple lah ataupun dia tidak terlampau, maksudnya ringkas lah. Okay, jadi bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien masuk terus ke dalam sel secara resapan. Okay, maksudnya dekat sini macam air daripada luar, okay, dia akan terus masuk ataupun air yang sudah ada dalam badan sel tadi,
dia boleh keluar daripada sel tadi, amoeba tadi lah. Okay, jadi bahan kumuh seperti karbon dioksida juga disingkirkan keluar daripada sel ke persedaran secara resapan. Okay. Maksudnya dia masuk dan keluar tadi melalui proses resapan lah. Kedua-duanya adalah proses resapan. Okay, sistem pengangkutan dalam organisma kompleks. Okay, organisma kompleks biasanya contohnya seperti manusia. Okay, jadi manusia, haiwan vertebrata dan juga tumbuhan. Okay, tumbuhan juga adalah yang organisma kompleks. Okay, seperti yang anda lihat dalam rajah ni, manusia dia ada jantung. Okay, kemudian daripada jantung tadi dia ada salur darah yang akan mengalirkan daripada jantung tadi pergi ke seluruh badan. Okay, dia pergi ke seluruh badan. Okay, untuk tumbuhan juga, okay, dia ada pengangkutan untuk phloem dan xylem. Okay, jadi dia ada untuk biasanya air dan juga makanan ataupun nutrien lah. Okey, jadi proses pertukaran bahan keperluan sel dalam bahan kumuh antara organisma kompleks dengan perseda luar adalah secara resapan dan berlaku secara perlahan dan tidak menyeluruh. Okey, kemudian kerana ini isi padu organisma kompleks adalah besar. Okey, contoh macam manusia tadi, dia punya proses adalah berlaku secara perlahan dan tidak menyeluruh, dan juga dia adalah lambatlah proses dia. Okay, oleh sebab itu, organisma yang kompleks perlu mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Okay. Jadi sistem yang khusus yang dalam manusia dia perlu ada jantung yang lengkap, okay, untuk membolehkan manusia tu bernafas. Ada sistem pengangkutan yang sempurna lah. Okay, melalui sistem pengangkutan yang khusus ini, jadi oksigen, nutrien dapat diangkut ke sel badan dalam organisma kompleks serta dapat menyingkirkan bahan kumuh dari sel badan ke persedaran luar. Okay, mana kata dekat sini macam manusia tadi, dia boleh angkut oksigen, okay, oksigen dan juga nutrien tadi ke dalam badan. Okay, itu yang penting dia. Kemudian kan tidak singkirkan, okay, dia singkirkan bahan kumuh tadi. Okay, itu saja untuk 3.1. Sekian, terima kasih.